Bawah 1000 semuanya sudah kan? Jadi kalau anda terlepas peranti terbaik raya bawah 1000, anda boleh pergi kat channel saya. Sebab sekarang kita nak pergi ke harga atas 1000. Dan kita mula dengan 1200 ke bawah. Let's go. Assalamualaikum dan hai. Jadi sebelum saya mulakan di bawah harga 1200 ni, saya nak bagi tahu anda, kalau anda ada bajet sekitar 1200 ke harga RM1000, anda boleh dapatkan sekitar Snapdragon 695 tau. Kalau di bawah 1000 tadi kita hanya ada 4G, tapi kalau di atas 1000 kebanyakan peranti dah guna 5G. Tapi ada juga. Jadi kita bincang dalam video kali ni. Dan selalunya bila anda beli sebuah peranti di atas harga RM1000, anda akan dapat special features. Tak apa, sekejap lagi kita tengok peranti apa yang menarik untuk di bawah harga 1100. Jadi di bawah 1100, peranti antara pilihan saya ialah Vivo V21. Jadi kenapa Vivo V21? Harga dia ialah RM1049. Nak beli ke mana, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Anda scroll je sikit. Menariknya ialah ditawarkan dengan 8GB RAM 128GB memori. Tak menarik sebab spek dia di bawah 1000 boleh dapat juga kan 8128. Tapi sebenarnya peranti ni dia lebih memfokuskan kepada selfie. Sebabnya chipset dia pun biasa-biasa je. Kalau tengok chipset dia ialah Dimensity 800U. Tapi just nice lah kalau nak guna kan. Tapi untuk peranti lain yang saya akan listkan lagi, dia lebih perform daripada yang ini. Menarik ni ialah dia ada skrin 6.44 inci jenis AMOLED 90Hz. Mostly anda akan dapat AMOLED. Anda pula dapat special features, iaitu dia ada dua selfie light dekat bahagian depan. Sebab tu saya katakan peranti Vivo ni lebih kepada kamera. Dia macam boost up lagi. Tambah-tambah untuk selfie dia dekat sini. Sebab apa tau? Sebab untuk kamera belakang kita ada 3 kamera setup, 64, 8 dan juga 2. Tapi untuk kamera depan dia 44 megapiksel, yang mana jarang lah kan brand lain nak tawarkan macam ni. Ditambah pula anda boleh pilih untuk dapatkan extra RAM dekat sini. Jadi penawaran untuk dari segi kuasa tak menarik sangat, tapi dari segi kamera menarik. Peranti seterusnya ialah Xiaomi Redmi Note 11. Tapi ini ialah versi 4G, versi yang lebih rendah sikit. Ditawarkan dengan harga RM1099 dengan 8GB RAM 128GB memori. Yang menarik ialah tentang peranti ni ialah digunakan AMOLED untuk skrinnya. Bersaiz 6.67 inci 120Hz. Kemudian kita ada Helio G96 dengan bateri 5000mAh 67W. Antara fast charging yang agak laju dengan harga macam ni, susah brand lain pun nak tawarkan. Ini yang specialnya. Bab kamera dia saya rasa biasa-biasa lah, walaupun dia ada 4 kamera setup. Kamera utama ialah 108MP ditambah dengan 8, 2 dan juga 2. Kamera depan dia ialah 16MP. Katakanlah anda nak extra, anda nak 5G kan, anda boleh dapatkan Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G ditawarkan dengan 8GB RAM 128GB memori. Harga dia ialah RM1099. Infinix Zero 5G ni ada kamera 30 kali zoom. Kepada anda yang minat zoom, mungkin tak sampailah ke bulan tapi nak zoom jiran sebelah, boleh dapatkan peranti ni. Hadir dengan Dimensity 900 sebagai chipsetnya dengan 5000mAh dan juga fast charging 33W. Cuma yang tak bestnya ialah dia ada speaker yang biasa, satu speaker saja, bukan stereo speaker, dan dia punya skrin masih lagi IPS kat sini, bukan AMOLED. Walaupun skrin dia luas 6.78 inci, tapi kalau anda sukakan AMOLED, mungkin peranti ni bukan pilihan terbaik untuk anda. Bab kamera dia ada utama 48MP ditambah 13 dan juga 2, dan kamera depan dia ialah 16MP. Peranti seterusnya ialah peranti di bawah harga RM1200. Untuk harga macam ni, anda akan ada dapat banyak sangat pilihan kan. Saya tak pastilah kenapa mereka ataupun brand ni letak harga macam ni. Bila letak macam ni bersaing lah kan. Kita ada Realme lah, Honor lah. Okey, jomlah kita start. Peranti pertama pilihan saya ialah Realme 9 Pro. Ditawarkan dengan harga RM1199. Hadir dengan 8GB RAM 128GB memori. Dia ada IPS LCD kat sini, yang mana bagi saya satu benda yang kurang best. Mostly lah peranti akan guna AMOLED kan. Ditambah pula Realme 9 Pro ni sebenarnya sebuah peranti yang agak baru kan. Agak tak menarik lah pilihannya. Tetapi dari segi dalaman dia yang menarik. Anda boleh dapatkan Snapdragon 695 yang menyokong 5G dekat sini. Anda boleh dapat 5000mAh 33W fast charging, dan juga anda boleh dapat extra 5GB RAM untuk tambahan. Dari segi kamera kita ada 3 kamera setup, iaitu 64MP ditambah 8 dan juga 2. Kalau kat bahagian depan kita ada 16MP. Sebenarnya kamera dia cantik juga.
tak? Anda boleh tengok lah, tonton review orang lain kan. Saya tak pernah pegang lagi peranti ni. Seterusnya, kita ada Vivo V23e yang mana hadir dengan 8GB RAM, 128GB memori dengan harga RM1,199. Yang menariknya tentang peranti ni ialah digunakan chipset yang berkuasa tau, iaitu Helio G96. Kemudian kita ada juga skrin jenis AMOLED 6.4 inci dah tu. Cumanya ada benda yang ketinggalan sikit lah, iaitu refresh rate dia, dan juga kita ketinggalan dari segi bateri dekat sini. Vivo V23e ni hanya ada bateri 4050 mAh sahaja, dan fast charging dia ialah 44W. Fast charging dia not bad, tapi bateri dia agak kecil kat sini. Tapi bab kamera dia padu. Kamera belakang dia ada 64 megapiksel ditambah 8 dan juga 3 kamera setup, dan untuk kamera depan ialah 50 megapiksel. Ya, Vivo hadir sekali lagi dengan chipset dia padu. Dia punya kamera depan padu, cuma dalaman dia kurang sikit. Kalau anda gunakan Xiaomi dan peminat Xiaomi, mungkin anda minat Mi 11 Lite. Hadir dengan 8GB RAM, 128GB memori, harganya RM1,199. Menariknya tentang peranti ni ialah dia sebuah peranti yang sangat nipis, ringan, yang mana anda simpan dalam poket pun mungkin tak terasa tau. Saya dah pernah guna dan saya pernah review. Nak tonton, anda boleh tengok dekat channel saya. Selain daripada tu, dia ada chipset yang berkuasa, iaitu Snapdragon 732G. Walaupun agak lama, tapi dia still lagi perform untuk tahun ni. Serta kita ada skrin 6.55 inci jenis AMOLED dan juga 90Hz. Sepanjang saya pakai, saya boleh katakan puas hati lah kalau dapat satu. Cuma bateri dia pun agak kecil sebenarnya, itu 4250 mAh saja dan 33W fast charging. Jadi bateri dia tak best sangat lah. Untuk kamera setup dia hadir dengan 64 megapiksel dekat bahagian belakang, 8 dan juga 5. Untuk 3 kamera setup, juga kamera depan 16 megapiksel. Tapi kalau anda jenis peminat Xiaomi juga tapi tak suka 11 Lite, sebab 11 Lite tu ringan sangat, anda nak peranti yang berat sikit kan, yang mana masuk poket rasa smartphone, cadangan saya ialah Redmi Note 11 Pro 5G, yang mana dia hadir dengan skrin jenis AMOLED. Dia ada stereo speaker pula tu dekat sini. Skrin dia pun bukannya kecil, 6.67 inci ditambah dengan 120 refresh rate. Nice kan? Ditambah pula dengan dia punya chipset tu, Snapdragon 695 dengan 5G dan juga bateri yang besar 5000 mAh dan fast charging yang bagus 67W. Saya boleh nobatkan lah peranti ni antara yang the best lah dalam kategori ni kan, sebab dia bagi spesifikasi yang menarik sangat. Ditambah dengan kamera belakang dan 108 megapiksel. Cuma Redmi Note 11 Pro 5G ni tak tawarkan 8GB RAM kan. Mostly dalam senarai saya 8GB RAM, tapi dia hanyalah bagi 6GB RAM. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, 2GB RAM beza tak jauh sangat. Tapi ada yang kata dia tak minat Redmi ni, dia tak minat Xiaomi ni. Mungkin anda minat Infinix kot. Pilihan saya untuk Infinix ialah Infinix Zero X Pro, hadir dengan 8GB RAM, 128GB memori. Infinix ada 6.67 inci skrinnya, AMOLED pula tu, 120Hz pula tu. Chipset dia pun berkuasa Helio G95 dan juga dia ada periscope 60 kali ganda. Boleh tengok anak mula to the moon. Jadi kepada anda yang memang minat kamera yang bab-bab zoom ni, Infinix ni tak ada hal sangat lah kan. Kamera utama dia pun 108 megapiksel kat sini. Cuma itulah Infinix kan, ramai yang masih lagi ragu-ragu sebab Infinix ni satu jenama yang agak baru jugalah, walaupun mungkin dah setahun dua kita dengar. Jadi kalau anda tak nak Infinix, mungkin anda boleh pilih salah satu peranti yang agak baru, iaitu Poco. Poco yang saya boleh cadangkan untuk anda ialah Poco X4 Pro 5G. Tapi dia punya RAM sikit, 6GB RAM dengan 128GB memori. Smartphone ni hadir dengan 6.67 inci jenis AMOLED, 120Hz. Ditambah pula dengan Snapdragon 695 5G dekat sini. Prestasi dia memang mengagumkan sebagai sebuah peranti mid-range. Ditambah dengan stereo speaker dan juga bateri 5000 mAh, 67W. Sebenarnya dia lebih kurang macam 11 Pro 5G tadilah, cuma yang ini pada Poco. Kamera belakang ni pun sebenarnya sama juga, 108MP sebagai kamera utama. Jadi inilah senarai saya untuk peranti di bawah harga RM1,200. Jadi yang mana anda berkenan kan? Pilihan saya untuk kategori kali ini, kalau anda tanya saya untuk peranti di bawah harga RM1,100, saya akan pilih Redmi Note 11 yang 4G. Tapi kalau di bawah RM1,200 yang 5G. Ataupun mungkin saya akan pilih Poco X4 Pro 5G sebab spek dia lebih kurang je dekat sini kan. Cuma mungkin desainnya berlainan lah, ikut kesukaan hati anda yang mana anda minat. Jadi apa pula pendapat anda kan? Anda rasa ada peranti lain yang boleh masuk kat sini dah? Sebab saya listkan peranti-peranti yang agak latest lah
murah daripada segala jenis brand. Dan jangan lupa kita ada juga video terakhir kita di bawah harga 1,500 yang saya akan rilis sebelum raya. Jangan risau, anda sebelum pergi shopping raya smartphone tu, saya dah rilis dah untuk anda. Jadi tinggalkan pendapat anda dekat bahagian bawah dan macam-macam jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat berpuasa dan jumpa di video terakhir saya nanti. Bye bye.